Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, kongsian kita pada kali ini bagi menjawab satu persoalan, apakah semua kebaikan atau ibadah yang dilakukan di dalam tanah haram Mekah akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 100,000 kali ganda, ataupun gandaan tersebut hanya khusus bagi salat sahaja. InsyaAllah bagi menjawab persoalan tersebut, dalam diskusi kita pada kali ini, kita akan merujuk kepada satu kitab yang terkenal berkenaan dengan tanah haram dan juga haji dan juga umrah, iaitu kitab karya Imam Nawawi rahimahullah yang diberi nama Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah. Kitab ini ada hasyiahnya, ada ulasannya oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dan insyaAllah kita akan merujuk kedua-duanya, kitab Idah dan juga hasyiah kepada Idah. Dua tempat kita akan rujuk dalam kitab ini, kerana kitab Idah dan juga hasyiah ini ada dalam satu kitab, satu dipanggil penerbitan. Ya, Alhamdulillah, kita akan rujuk dalam muka surat 464 dan juga 482. Ini kitabnya, tuan-tuan sekalian, hasyiah Al-Alamah Ibn Hajar Al-Haytami ala Syarh Al-Idah fi Manasikil Haji lil Imam An-Nawawi rahimahullah. Kitab Al-Idah karya Imam Nawawi. Adapun hasyiahnya ditulis oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Naskah yang kita rujuk iaitu Darul Hadis Lit-Taba'ah wa Nashri wa Tawzi' Beirut, Lubnan. Kita rujuk dulu dalam muka surat 464. Dalam muka surat tersebut, Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, dia ada dua bahagian dalam satu muka surat ini. Bahagian atas yang bertulisan agak besar, lebih besar, dan bahagian bawah ini, bahagian atas itulah kita Idah, Al-Idah. Adapun bahagian di bawah ini itu adalah nota kaki ataupun hasyiah yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar. Kita perhati dulu apa yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa nafa'nallah bi'ulumihi fidarain amin. Kata dia, Ar-Rabi'u Ashar, yang ke-14 daripada hukum yang khusus bagi tanah haram Mekah ialah tadha'iful ajri fi salawati bi Makkah. Gandaan pahala bagi semua salat yang dilakukan di Mekah. Wa kada sairu anwa'il ta'at. Dan begitu juga sekalian anwa'il ta'at, dan jenis-jenis ketaatan. Jadi jelas daripada tulisan Imam Nawawi ini bahasanya bukan sembahyang saja digandakan 100,000 kali ganda, tetapi juga sairu anwa'il ta'at, semua jenis ketaatan. Kita tengok pula hasyiah di bawah, yang nota kaki ataupun ulasan Imam Ibn Hajar. Kata dia, qauluhu bi Makkah wa kadza sairu anwa'it ta'at. Ungkapan Imam Nawawi tadi yang menyebutkan digandakan segala pahala di Mekah, segala pahala salat dilakukan di Mekah, bi Makkah, di Mekah. Qad marra laka, telah berlalu bagi kamu, dijelaskan bahawa hadza zahirun,
Ya, ungkapan Imam Nawawi tersebut zahirun fi tarjihil qaul, nyata ataupun terang pada mentarjihkan pandangan bi annal mudha'afah, bahwasanya gandaan pahala itu ta'ummu jami'al haram, dan merangkumi sekalian tanah haram. Maknanya salat dilakukan dalam keseluruhan atau di mana-mana tempat dalam tanah haram, bukan khusus pada Masjidil Haram sahaja. Wa huwa ma afhamuhu Az-Zarkashi, dan itu sebagaimana yang diberi faham akan ianya oleh Imam Az-Zarkashi, haitsu naqala, di mana dia menakalkannya, anil Mawardi, daripada Imam Al-Mawardi, annaha ta'ummuhu, bahwasanya ganjaran tersebut atau penggandaan pahala tersebut yang merangkumi ta'ummuhu ay ta'ummu jami'al haram, merangkumi keseluruhan tempat di tanah haram. Semaqal, kemudian dia berkata, yakni Imam Az-Zarkashi berkata, wa tabi'ahu an-Nawawi fi manasikih, pandangan tersebut turut diikuti oleh Imam Nawawi dalam manasiknya, dalam kitabnya ini. Ya, jadi jelas di situ. Kemudian dalam muka surat berikutnya, iaitu muka surat 482, ya, muka surat yang berikutnya 482, Imam Nawawi rahimahullah menegaskan pula, kata dia, qad sabaqa anna as-salawati yatadha'afu al-ajru fiha fi Makkah wa kadha sa'iru anwa' at-ta'at. Telah diterangkan yang lalu, iaitu dalam muka surat yang kita baca tadi, bahwasanya sekalian salat yatadha'afu al-ajru fiha fi Makkah, digandakan pahala padanya di dalam kota Mekah. Wa kadza sa'iru anwa'il ta'at, dan demikian juga kata Imam Nawawi, semua jenis sa'iru, segala jenis anwa'il ta'at, ketaatan turut digandakan. Kemudian wa qad dhahaba jama'atun minal ulama, selain daripada itu, kata Imam Nawawi, beberapa kumpulan daripada para ulama turut berpandangan, zahaba, ila annahu, bahasanya yatadha'afu sayyi'atu fiha aidan, turut digandakan di dalam tanah haram itu ialah kejahatan-kejahatan, yakni dosa-dosa yang dilakukan di dalam tanah haram turut digandakan dosanya, bukan saja kebaikan. Wa mimman qala dzalika, dan di antara ulama yang menyebutkan demikian, yang sedemikian, ialah Mujahidun wa Ahmad bin Hanbal, Imam Mujahid dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian di bawah hasyiah itu Imam Ibn Hajar menjelaskan, ay tab'an, iaitu mengikuti pandangan Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Jadi Imam Mujahid dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, dia mengeluarkan pandangan itu, iaitu bukan saja kebaikan digandakan, bukan saja ibadat digandakan 100,000 kali ganda, bahkan kejahatan-kejahatan juga kalau dilakukan dalam tanah haram juga akan digandakan dosanya. Wa alaihi faqila, maka berdasarkan pandangan itu maka dikatakan tad'ifuha, maka lahirlah pandangan berdasarkan kepada pandangan Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud itulah menyebabkan lahirnya pandangan ulama-ulama yang kemudian yang menyatakan kejahatan turut digandakan kata dhaifis hasanat bil haram, sebagaimana kebaikan-kebaikan ibadat dan sebagainya digandakan pahala di tanah haram. Wa qila ka kharijihi, namun ada pandangan pula berkata tidak, yang kata mereka kejahatan dalam tanah haram ka khariji, sama sebagaimana kejahatan di luar tanah haram. Jadi yang digandakan itu hanyalah
kebajikan, solat, puasa, kebaikan saja, adapun kejahatan dengan rahmat Allah tidak digandakan. Ya. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, kemudian balik kita pada atas, di atas. Dan berkata Imam Hasan Al-Basri, saumu yaumin, berpuasa satu hari, bimakkata bimi'ati alfin. Berpuasa satu hari di Mekah menyamai pahala 100,000 atau menyamai 100,000 puasa. Wa sadaqatu dirhamin bimi'ati alfin, dan sedekah satu dirham di tanah haram Mekah seolah-olah seperti bersedekah atau menyamai sedekah 100,000 dirham. Wa kullu hasanatin bimi'ati alfin, dan semua kebaikan yang dilakukan di kota Mekah menyamai 100,000 dan kebaikan yang sama. Fa yustahabbu, maka Imam An-Nawawi rahimahullah kata dia oleh demikian digalakkan. Yustahabbu, digalakkan, ayyuksira fiha, untuk seseorang itu memperbanyakkan semasa dia berada dalam kota Mekah, minas salat, memperbanyakkan sembahyang, wasaumi, puasa, wassadaqati, membanyakkan sedekah, wal qiraati, membanyakkan bacaan Quran, wasairi anwa'it ta'at, dan semua jenis ketaatan, allati tumakkinuhu, yang memberi keluangan kepada dia. Ketaatan yang mana yang dia boleh berpeluang untuk melakukannya. Jadi demikian kita merujuk pada kitab Al-Idah karya Imam An-Nawawi rahimahullah, dan juga hasyiah atau ulasan ke atas kitab tersebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dan tiba masa untuk kita simpulkan. Saudara sekalian, kita simpulkan. Yang pertama, maksud Masjidil Haram dalam hadis ialah tanah haram. Kerana dalam hadis Nabi SAW menyebutkan 101 salat di dalam Masjidil Haram seperti 100,000 salat di dalam masjid yang lain. Namun walaupun dalam hadis menyebutkan masjid, tapi kata ulama termasuk dalam mazhab Imam Syafi'i, yang dimaksudkan oleh hadis itu ialah keseluruhan tanah haram. Keseluruhan tanah haram. Yang kedua, salat dalam sempadan tanah haram digandakan 100,000 gandaan, berdalilkan hadis tadi. Yang ketiga, segala jenis ibadat dan kebaikan turut digandakan. Bukan saja salat, tapi para ulama, di antaranya Imam Hasan Basri, dan begitu juga imam-imam yang lain menyatakan bahawa tidak khusus pada salat, bahkan semua jenis ibadat dan kebaikan, puasa, sedekah, baca Quran dan sebagainya, turut digandakan pahalanya. Dan yang keempat, sebahagian ulama berpandangan kejahatan juga turut digandakan. Oleh demikian, janganlah kita melakukan kejahatan dalam tanah haram. Sebaliknya, kita perbanyakkan melakukan kebaikan, ibadat dan sebagainya. Demikianlah, mudah-mudahan beri manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.